Bismillahirrahmanirrahim. Zakatul fitri. Zakatul fitri ataupun kita panggil sebagai zakat fitrah lah. Zakat fitrah. Baik. Zakatul fitri. Apa maksud, makna zakatul fitri? Zakatul fitri sadaqatun muqaddaratun ala kulli muslimin qabla salati Aidil Fitri fi masarifa muayyanah. Zakatul fitri merupakan sedekah, pemberian sedekah. Ingatlah saya dah sebut dahulu, bukan sedekah tu bukanlah sedekah-sedekah yang sunat tu, tetapi adalah zakat muqaddaratun yang ditentukan ke atas setiap muslim sebelum solat Aidil Fitri fi masarif muayyanah, untuk diagihkan kepada orang yang tertentulah. Okey. Jadi lihat sini, sadaqatun muqaddarah ala kulli muslimin qabla salati Aidil Fitri. Jadi kalau kamu lihat kat sini, bila disebut sini adalah qabla salati Aidil Fitri. Maksudnya asalnya zakat fitrah ini wajib diberikan sebelum solat Hari Raya Fitri. Sebab tu kalau diperhatikan, biasanya kalau solat Hari Raya Puasa ataupun Aidilfitri dilewatkan sedikit untuk memberi kesempatan kepada pembayar zakat. Jadi mereka akan bayar zakat sebelum solat Aidilfitri. Itu yang asalnya lah. Tapi sekarang ni orang tak bayar dah, tak buat macam tu. Orang yang musafir yang jauh balik kampung saja yang akan bayar pada awal-awal di kaunter zakat fitrah sebelum solat. Dan sebab itu juga solat Aidil Adha diawalkan berbanding dengan solat Aidil Fitri. Baik, itu ta'rif. Zakatul fitri sadaqatun muqaddaratun ala kulli muslimin qabla salati Aidil Fitri fi masarifa muayyanah. Kenapa baca masarifa bukan fi masarifin? Kerana ini adalah mamnu' minas saraf. Saya rasa kamu dah belajar ni kan. Baik. As-sunnah mad dalilu ala masyru'iyyati zakatil fitri. Apakah dalil atas pensyariatan zakat fitrah? Daripada sunnah, daripada Quran pun dia tak bawa ke sini, tapi kita ambil yang Quran tu umum kepada zakat sahaja. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Ingat lagi yang pelajaran sebelum ni, tapi yang ni lebih detail iaitu kepada zakatul fitri. Jadi kalau kamu diminta untuk dalil hati dalila masyru'iyyati zakatil fitri, maka inilah dalilnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw untha minal muslimin. Jadi rawahul Bukhari. Maksudnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, farada telah Allah Taala telah menetapkan zakat fitrah, iaitu berapakah qadarnya, segantang daripada tamar ataupun segantang daripada syair. Syair ni bali. Bali ala kulli hurrin, ke atas siapa? Ke atas setiap yang merdeka. Au abdin, ataupun yang hamba. Zakarin au unsa, lelaki atau perempuan. Minal muslimin, dari kalangan orang-orang Islam. Jadi ini dalil sebab ini zakat al-fitri. Bahawa Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitrah. Maknanya ini Ibnu Umar katalah bahawa Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitrah. Apa dia zakat fitrah itu? Iaitu sa'an min tamrin ila akhir. Baik. Adapun ajma'al ulama'u ala masyru'iyyati zakatil fitri. Ulama' telah bersepakat
terhadap pensyariatan zakat fitrah. Baik, jadi kamu biasa dengar masuk segantang-segantang kan, kalau wan kamu kata kan, masak pulut segantang, dua gantang dan sebagainya tu, saya rasa kamu tak faham sangat tu kan, sebab jarang guna. Tapi segantang tu apa dia? Segantang 4 cupak, iaitu kira-kira 4 raup orang dewasa. Maknanya satu cupak tu satu raup lah. Satu raup, raup tu maknanya tangan kamu tu, kamu gabungkan kedua tapak tangan, lepas tu ambil padi tu. Jadi berapa dapatnya? Itu adalah secupak. 4 cupak, satu gantang. Baik, Ustaz sempat Google. Ini adalah gantang sebelah kiri ni. Disebut ni gantang, ni cupak. Yang ni dia panggil leng, yang ni put. Tu ada sukatan dia tu. Put, leng, cupak dan juga gantang. Okey. Nanti kita akan tengok pada detail dia, ya. Al-qimatun nabilah. Yajibu alaina an nuaddiya zakat al-fitri idza istawfiyat asyurut. Wajib ke atas kita untuk menunaikan zakat fitrah bila telah cukup syaratnya. Baik. Hukmu zakatil fitri. Inna zakatal fitri wajibatun likulli mukallafin. Sesungguhnya zakat fitrah itu wajib ke atas setiap mukallaf. Siapa dia mukallaf? Bila sebut mukallaf, ingat balik ya, muslim, aqil, baligh. Muslim, aqil, baligh. Asyukru lillahi ala ni'matihi bimusa'adati du'afa'i wal muhtajin. Apa yang kita faham, nilai murni daripada zakat fitrah ini adalah mensyukuri nikmat Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Macam mana cara kita bersyukur itu? Dengan kita menolong orang susah dan juga yang memerlukan. Al-muhtajin. Al-da'if, du'afa, muhtaj, muhtajun. Tajin kat sini. Syurutu wujubi zakatil fitri. Syurutu wujubi zakatil fitri. Apakah syarat-syarat yang mewajibkan zakat fitrah tersebut? Walaupun tadi disebut asalnya wajib ke atas mukallaf, tapi mukallaf itu siapa? Muslim, akil, baligh. Tapi sebenarnya ada syarat wajib dia. Untuk syarat wajib zakat fitrah ni. Awalan al-Islam. Ayyakuna musliman fala yajibu alal kafir. Hendaklah orang itu muslim, maka tak wajib ke atas orang kafir. Orang kafir tak payah, tak perlu minta zakat fitrah daripada dia. Dia tak perlu keluarkan zakat fitrah sebab dia kafir. Orang kafir tak tertakluk kepada kewajipan ini. Thaniyan al-waqtu. Idraku akhiri juz'in min Ramadana wa awwali juz'in min Syawal. Iaitu dapat akhir juzuk, maksudnya dia hidup pada akhir juzuk Ramadan dan juga awal juzuk min Syawal. Apa maksudnya tu? Maksudnya wajib keluarkan zakat fitrah kalau orang tu dia hidup pada akhir Ramadan. Bila akhir Ramadan? Akhir Ramadan maksudnya sebelum maghrib. Sekarang ni katakan buka pukul 7.17, pukul 7 tu dia lahir. Dia hidup lagi. Dia hidup ataupun lahirlah kalau yang baru kan, dan juga awal juzuk min Syawal, ataupun selepas daripada itu, selepas daripada kan maghrib, bila maghrib tu pemisah antara Ramadan dengan Syawal. Jadi dia hidup sebelum maghrib dan juga selepas maghrib. Maka siapa yang cukup syarat itu, idraku akhiri juz'in min Ramadan wa awwali juz'in min Syawal, maka wajib ke atasnya zakat fitrah, maknanya ke atas wali dia lah. Thalithan al-yasar. Ayyakuna 'inda al-mukallafi fadlun min al-mali yazidu an nafaqatihi wa nafaqati iyalihi fi lailatul 'idi wa yaumihi. Hendaklah ada di sisi mukallaf itu lebihan harta yang lebih daripada nafkah untuk dirinya dan juga keluarganya pada malam raya dan hari raya tersebut. Maksudnya dia ada lebihan harta.
ada lebihan lah, harta tadi tu sama ada harta betul ataupun makanan yang dia boleh keluarkan zakat. Lebih daripada keperluan dirinya dan juga ahli keluarganya. Jadi ini kita mungkin payah nak lihat sebab apa? Sebab uh, masing-masing ada simpanan ataupun lebihan makanan di rumah masing-masing. Jadi kalau yang miskin betul, barulah mana kita kata fakir kan. Fakir betul memang dia tak diwajibkan zakat ke atasnya. Bahkan dia menerima zakat. Jadi شروط وجوب زكاة الفطر الإسلام والوقت واليسار. طيب. المعلومات الإضافية هذه معلومات tambahan ya. فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة في العام الذي فرض فيه صوم رمضان. Difardukan zakat fitrah pada tahun kedua hijrah, iaitu pada tahun yang difardukan padanya puasa Ramadan. Maksudnya kalau orang tanya bilakah difardukan zakat fitrah, iaitu pada tahun kedua hijrah, dan juga pada tahun itu juga difardukan bulan puasa bulan Ramadan. Maknanya pada tahun yang sama. Okey. Cuba perhatikan gambar ni. Gambar ni ada, ni gambar apa ni? Gambar beras, Ni gambar duit. Ni pun duit. Sebab apa dia bagikan gambar beras? Sebab asalnya kalau ikut hadis tadi, so'an min tamrin. Segantang tamar, segantang bali. Kalau untuk kita orang Malaysia ni segantang beras, segantang beras. Tapi kita telah bila berlakunya perubahan zaman dan juga keperluan, maka beras tu digantikan dengan nilai duit, dengan nilai duit. Baik, berapa yang perlu kadar yang perlu dikeluarkan zakat fitrah ke atas setiap orang, Miqdaru zakatil fitri wa waqtu adaiha. Berapakah qadar sukatan zakat fitrah dan waktu mengeluarkannya? Miqdaru zakatil fitri sa'un min ghalibi qutil baladi alladhi yuqimu fihi al-mukallafu wal arzu huwa qutul baladi fi Malaysia. Iaitu kadar zakat fitrah adalah satu gantang daripada kebiasaan makanan penduduk negeri yang mukallaf itu bermukim padanya. Dan nasi, nasi ke beras, beras bukan nasi, beras. Nasi tak boleh. Beras merupakan makanan harian bagi penduduk di Malaysia. Kita makanan rujilah, apa yang biasa penduduk negeri itu makan. Kalau gandum lah. Kalau bali lah. Type. Qadarnya apa? Ini Ustaz ambil gambar ni yang lama. Jangan ambil yang lama ni lah. Ini dalam buku teks. Lama sebab dia bukan sebab dia dalam buku teks. Kalau kamu nampak bawah ni, takhtarifu wifqan lil mantiqah atau naw'il aruzil mustakhdam. Nilai ni ada RM7 dan semua ni kan, dia berbeza berdasarkan lokaliti dan juga jenis beras yang digunakan. Siapa yang selalu makan beras mahal, beras wangi yang mahal juga, maka dia ikutlah kebiasaan itu. Tapi secara umumnya yang terkini ini, secara yang terkini ni untuk tahun ni lah, iaitu kadar zakat fitrah 20 negeri-negeri. Ni kita Negeri Sembilan berapa ringgit? Negeri Sembilan RM7. RM7. Cuba tengok ada negeri lain ni, kamu kena ingat penetapan ini bukan kita suka-suka, tapi ditetapkan oleh Majlis Fatwa ataupun Jabatan Agama, ataupun kita pusat zakat, lebih tepat pusat zakat lah, pusat zakat negeri tersebut. Kalau kita lihat Negeri Sembilan ada satu qadar saja, Negeri Sembilan RM7 saja. Cuba tengok negeri lain. Selangor. Selangor. Kenapa saya kira Selangor? Mak ayah kat Selangor ke? Tak lah, dia RM7.14. 7, 14, 21.
Okey? 7, 14, 21. Kenapa berbeza-beza? Tengok Kedah. Dia lapang padi ni. Ada RM5 pun ada. Semula RM5, 7, 14 dan juga 21. Okey, mana lagi? Perak 7, 14, 21. Kenapa? Macam tadilah, dia berbeza mengikut lokaliti dan juga jenis beras yang digunakan. Mungkin orang tu dia memang jenis makan beras yang murah ke, yang paling murah sekali, maka segantang untuknya adalah RM5. Ikutlah negeri tersebut. Kita ni akur dengan apa yang dikeluarkan oleh Pusat Zakat Negeri Sembilan. Jadi kena bayar yang inilah. Jangan pula nak bayar ikut yang RM5 ni. Jangan. Kena ikut ni. Okey, yang boleh RM5 ni orang Kedah. Itu pun bukan semua orang Kedah. Ikut yang ditentukan oleh Pusat Zakat Kedah. Serupa juga dengan Kelantan ni. Jadi kita nampak kan, untuk 2020 ni secara purata adalah RM7, tapi ada yang sampai serendah RM5, ada yang paling tinggi sampai RM21. Ni bayar atas kepala. Zakat fitrah ni untuk setiap individu. Saya tak sebut awal tadi. Zakat fitrah ni adalah untuk setiap ahli keluarga. Maknanya kalau dalam keluarga tu ada 7 orang, ibu, bapa, 5 orang anak, maka 7 darab dengan 7. Maka bapa kamu, ketua keluarga itu kena bayar RM49 untuk 7 orang. Waktu adai zakatil fitri. Bilakah waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah? Di sini ada banyak waktu. Tapi banyak waktu ni bukan maksudnya semua tu kena bayar. Tak. Iaitu awalan waktul wujub. Iaitu waktu wajib. Waktu wajib, dah mula wajib bayar zakat fitrah. Mata ghurubu syamsi akhiri yaumin min ramadana ay awali lailatul aid. Iaitu bila tenggelamnya matahari pada hari yang terakhir dalam bulan Ramadan, iaitu awal malam Lailatul Aid. Kelas ingat ikut kita, kalender kita orang Islam adalah tarikh itu berubah dengan ghurubus syamsi, dengan tenggelamnya matahari, iaitu waktu maghrib. Masuknya maghrib, maka bermulalah hari yang baharu. Okey. Jadi telah mula kewajipan membayar zakat fitrah itu bila tenggelamnya matahari hari yang terakhir pada 29 ataupun 30 Ramadan dan awal malam raya, iaitu lepas maghrib itulah. Untuk siapa ni? Kalau siapa yang belum bayar lagi sebelum tu. Siapa yang belum bayar, masuk aja maghrib, maka dia dah wajib mula membayar. Okey. Baik. Seterusnya, waktul mustahabi wal afdali. Waktu yang disunatkan dan juga afdal, yang digalakkan. Qabla salatil Aid, iaitu sejurus sebelum solat hari raya. Yang itu sangat afdal lah. Sebab itu pun yang disebut sebagai zakatul fitri. Zakat fitrah dibayar sebelum, afdal dibayar sebelum solat hari raya. Tapi kena ingat, bila realiti sekarang ni, bila orang ramai, beratus, beribu, amil pun berapa orang, jadi jam nanti, maka sebab tu datangnya waktu-waktu yang lain. Itu apa dia? Waktul mubah, iaitu waktu yang diharuskan. Maksudnya harus, boleh mula membayar zakat fitrah. Bila? Min awali Ramadana ila ma qabla salatil Aid. Dari awal Ramadan. Maknanya 1 Ramadan itu hari, bila diisytiharkan masuknya bulan Ramadan, dah mula dah. Sudah harus, sudah boleh membayar zakat fitrah sampailah sebelum solat Aid. Sebelum solat hari raya. Maknanya hari ni boleh, esok boleh, lusa boleh, daripada 1 sampai 29 harus bayar. Tak wajib lagi. Bila wajibnya?
wajibnya bila akhir Ramadan. 29 atau 30 Ramadan, esok nak raya kan, maghrib akhir Ramadan tu, okey, dah mula wajib. Maksudnya, kalau terlepas peluang waktu yang harus ini, maka ada waktu yang wajib. Mana masa itu wajib bayar dah. Kalau tak bayar jadi apa? Okey, dia akan jadi kalau ditangguhkan ba'da salatil Aid, waktul makruh. Waktu yang makruh adalah selepas solat hari raya. Dah habis solat raya dah, dah khutbah dah, barulah dia terkejar-kejar mana kaunter zakat. Masih boleh bayar. Tapi hukumnya makruh. Sebab apa? Sebab dia melewat-lewatkan. Maknanya masih lagi pada hari pertama. Hari pertama hari raya. Baik. Tapi kalau dia tak bayar juga, lupa ke, ada faktor macam ni, dia lupa, leka, tangguh, lupa. Maka pergi pada yang kelima, waktul haram, waktu yang diharamkan, waktu itu haram, hukumnya haram. Ba'da ghurubi syamsi yaumal idi, iaitu selepas tenggelamnya matahari pada hari raya. Raya dah habis dah, maknanya hari pertama tu dah habis, maghrib tu baru dia ingat. Bila sembang-sembang pasal zakat, barulah dia ingat bahawa dia tak bayar lagi. Maka perbuatan itu membayar zakat lepas daripada 1 Syawal, maksudnya masuk ke 2 Syawal, perbuatannya adalah haram. Maknanya berdosa. Habis zakat dia mana? Kena bayar juga. Dia kena hutang lah, sebab zakat fitrah itu wajib. Jadi sebab tu seorang orang dia suka menanyakan, dia tanya ayah dia ke, tanya suami dia ke kan, dah bayar belum zakat fitrah, takut-takut terlupa. Bukan masalah 7 darab 7 RM49 tu, nilainya taklah besar sangat, tapi masalah kewajipan, dan juga menyebabkan salah satu daripada rukun Islam, zakat kan. Baik. Hikmatu masyru'iyati zakatil fitri. Apakah hikmah di sebalik pensyariatan zakat fitrah? Awalan tathhirul mal, iaitu membersihkan harta. Melalui pengeluaran zakat, kita yakin bahawa setiap harta harta disucikan dengan bersedekah dan juga keluar zakat. Jadi siapa yang banyak bersedekah ataupun keluarkan zakat, maka insya-Allah Allah Taala akan bersihkan hartanya. Jabru khalalin yaqa'u fi shaumi, untuk menampung kekurangan yang ada pada puasa. Mungkin puasa tu ada yang ada kecacatan. Kalau kita kata kalau solat yang tak khusyuk, itu cacat pada solat. Puasa pula macam mana? Puasa yang penuh dengan kelalaian, ada tersasul ke, ada cakap benda yang tak bagus ke, ada buat benda yang tak bagus ke. Jadi puasa tu kurang sempurna, maka ditampung sebahagiannya dengan zakat fitrah. Tapi taklah bermaksud kalau orang tu dengan sengaja, dia sengaja buat, dia cacatkan puasa dia, kemudian dia kata nanti aku tampung dengan zakat, bukanlah itu maksudnya, ya. Baik, salisan musa'adatul muhtajin, iaitu membantu orang yang memerlukan. Pasti sekali dalam kelompok masyarakat ni ada yang susah, ada yang senang. Jadi orang yang senang, yang wajib keluarkan zakat itu, dengan zakat mereka boleh membantu orang-orang yang memerlukan. Rabi'an, ta'mimus sururi ala kulli abna'il mujtama'il muslim, iaitu untuk menyebarluaskan kegembiraan atas setiap anak masyarakat Islam. Maknanya supaya kalau ikutkan kaedahnya itu, bila dikeluarkan zakat pada pagi Syawal, maka harta yang dikumpulkan itu boleh diagihkan kepada orang yang memerlukan, orang yang fakir, orang yang miskin, ataupun ibnu sabil, ataupun yang
siapa-siapa yang layak, maka sekurang-kurangnya itu boleh memberikan kegembiraan kepada mereka. Baik. Wa akhiran tazkiyatun nafsi, iaitu penyucian jiwa. Penyucian jiwa tu sebab harta macam disebut sebelum ini, harta adalah merupakan kegilaan ataupun yang dikejar oleh manusia. Orang boleh jadi melakukan benda yang haram, boleh buat kejahatan sebab mengejar harta. Orang boleh tenggelam sebab mengejar harta duniawi. Okey. Jadi bila mengeluarkan sebahagian daripada hartanya dalam bentuk zakat, dengan itu boleh memecahkan kegilaan terhadap dunia tadi dan boleh menyucikan jiwanya. Jadi itu adalah 5 hikmat daripada pensyariatan zakat. Al-masailul muta'alliqatu bi zakatil fitri. Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan zakat fitrah. Baik. Ma hukmu adai zakatil fitri bin nuqud? Apa hukum menunaikan zakat fitrah dengan duit? Kalau ikut asalnya, nas tadi, apa nas dia? Kurma, segantang kurma, barley. Sa'an min tamrin, sa'an min syairin. Kita tengok balik, ulang kaji sikit ni. Apa kena hafal ni Okey, ni. Baca Syakirah. Daripada awal. Daripada sini sunnah ni. Ani bin Umar. Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw abdin dzakarin aw unsa minal muslimina. Rawahu Bukhari. Baik. Jadi syukran. Jadi kalau ikut asal sini sa'an min tamrin, segantang tamar atau segantang bali, ala kulli hurrin, au abdin au zakarin au unsa. Mana lelaki perempuan, hamba ke merdeka ke, dia wajib keluarkan zakat fitrah. Itu hukum asalnya. Jadi sekarang ni apa hukum tak keluarkan beras? Kita makan nasi itu daripada beras lah. Jadi beras tu macam mana? Kenapa tak keluar? Boleh tak kalau guna duit? Baik. Jawapan dia, qarrara lajnatul fatawa bil majlisil watani li syu'unil islamiyyati bi Malaysia fi jilsatiha 57 bitarikh 15 Yulyo sanata 1957 miladiyah ala jawazi daf'i zakatil fitri naqdan wa dhalika bi miqdari qimati 2600 gram min al-aruz. Boleh faham kan? Boleh. Kita Majlis Fatwa Kebangsaan untuk hal ehwal Islam di Malaysia telah memutuskan dalam sidangnya yang ke-57 bertarikh 15 Julai 1957. Lama dah tu, 1957. Maknanya zaman sebelum merdeka lagi. Julai tu iaitu harus menunaikan zakat fitrah secara tunai menggunakan duit, iaitu dengan kadar 2,600 gram daripada beras. Maknanya 2 kilo 600 gram beras. Jadi ingat, kalau orang tanya, memang ikut nas dia adalah so'an, satu gantang, tapi satu gantang tu berapa beratnya? Okey, beratnya adalah berapa? 2,600 gram. Ya, 2 kilo 600. Jadi beras kilo berapa ringgit? Ustaz pun tak tahu, main beli je. Kilo katakan RM2.5. Kalau RM2.5, 2 kilo RM5. Yang setengah lagi tu berapa? Maka situ dapatnya RM7. Dan arus ni
Beras ni, beras yang mana? Ikutlah beras yang sama ada yang ditetapkan oleh negeri tersebut ataupun yang orang itu selalu makan. Kalau dia selalu makan beras yang RM3 sekilo, yang satu satu 10 kilo RM30 tu, maka RM3 darabkan dengan 2.6. Jadi berapa? Cuba kira sikit. Apa tadi Ustaz? RM3 darab dengan 2.6. Jadi berapa? 7.8. 7.8. Dia keluarkanlah 7.8. Okey, sebab tu ada kadar yang berbeza-beza tu. Itu sebagai contoh lah. Tapi kalau dia campur-campur, kejap beras murah, kejap beras mahal, jadi ikutlah. Tapi kalau orang tu jenis yang warak, maka dia akan gunakan yang tinggi lah. Iaitu kadar yang lebih sekali. Kalau di minimal RM7, tapi dia nak lebih tu, dia akan jadi sedekah. Jadi jawapannya boleh. Jadi apa yang kita nampak kat sini, kenapa Majlis Fatwa membolehkan? Dari segi logik ni pun, bayangkan kalaulah keluarga tadi ada 7 orang, 7 darab dengan 2.6, dah jadi berapa tu? Dah dekat kata 20 kilo. Itu satu keluarga. Habis 20 kilo tu nak bawa ke mana? Itu satu keluarga. Kalau 100 keluarga, dah beribu kilo pula beras. Jadi mana nak simpan? Adakah beras itu nanti akan diberikan kepada fakir miskin? Jadi melungguk pula beras kat rumah dia. Sedangkan dia perlukan duit untuk beli makanan yang lain. Jadi dari situlah kita lihat munasabah Majlis Fatwa mengeluarkan ketetapan bahawa boleh digantikan beras itu kepada duit. Jadi ini juga tanda bagaimana Islam ni agama yang sangat realistik, sesuai dengan peredaran zaman. Baik. Ma hukmu zakatil fitri lil mauludi qabla al-ghurubi lailatal 'Aid wal mutawaffa ba'dahu? Apa hukum zakat fitrah untuk bayi yang lahir sebelum maghrib malam raya dan yang mati selepasnya? So sekarang ni dia punya poinnya sini, malam raya ni, Lailatul Aid. Malam raya ni bila? Iaitu kalau akhir Ramadan, 30 Ramadan, malamnya adalah maghrib. Maghrib itu, maghrib lepas 30 Ramadan ataupun 1 Syawal lah. Jadi apa hukum zakat fitrah untuk bayi yang lahir sebelum maghrib? Sebelum maghrib. Dan orang yang mati selepas maghrib. Okey? Nampak keadaan tu ya? Baik. Hukumnya, wujubu zakatil fitri lil mauludi qabla al-ghurubi lailatul 'Aid wal mutawaffa ba'dahu. Wajib. Wajib dikeluarkan zakat untuk bayi yang lahir sebelum maghrib dan juga seorang yang mati selepas maghrib, selepas malam raya. Sebab apa? Sebab? Sebab apa? Dia hidup sebelum. Dia hidup. Ada kat sini tadi, mana ya? Kat mana? Ni dia. Sebab pada dia berkait dengan waktu. Idraku akhir juz'in min Ramadan. Dia hidup pada akhir Ramadan dan juga awal juzuk daripada Syawal. Maknanya kalau bayi tadi, kalau dia lahir sebelum maghrib, lepas tu dia masih hidup sampai Isyak. Lepas Isyak dia meninggal. Wajib tak keluarkan zakat untuknya? Wajib. Sebab apa? Dia idrak 2 waktu kat sini. Kalau dia bayi tu lahir sebelum maghrib, iaitu dia lahir katakan sebelum maghrib pukul 6. Okey, dia lahir pukul 6. Sebelum buka tu pukul 7 1 minit. Dia meninggal. Yalah ajal umur tak panjang kan, 1 jam je. Bayi 1 jam sahaja. Wajib tak keluarkan zakat? Wajib. Kenapa wajib? Sebab dia dah hidup
Mungkin sebelum waktu awal Ramadan tu. Dia akhir Ramadan saja dia dapat. Tapi sebelum buka, kita buka 7.17 katakan, 7:01 dia meninggal. Dia bayi usianya 1 hari, 1 jam. Lahir pukul 6, pukul 7 meninggal. Wajib tak zakat? Ha, wajib tak? Siapa boleh jawab? Wajib tak wajib? Memanglah jarang berlaku tapi tak mustahil. Ataupun contohnya dia lahir pada 20 Ramadan. 20 Ramadan tak kira pukul berapa pun. Lahir 20 Ramadan. Okey. Kemudian pada 30 Ramadan lepas asar dia meninggal. Usia dia 10 hari. Lepas asar sebelum maghrib dia meninggal. Wajib tak keluar zakat? Wajib kan? Orang lain macam mana? Dia tak wajib. Sebab apa? Sebab dia tidak idrak akhir juzuk min Ramadan wa awal juzuk min Syawal. Oh, dia kena dua-dua Ya, dia kena dua-dua. Jadi kena ingat kelas dia kena hidup dua masa ini. Iaitu akhir Ramadan dan juga awal Syawal. Kena hidup dua zaman dah saya cakap, 2 bulan. Akhir Ramadan dengan awal Syawal. Bila akhir Ramadan? Akhir Ramadan adalah sebelum maghrib. Pukul 7 malam tu dia lahir. Dan pukul 8 malam tu dia meninggal. Okey? Itu bayi 1 jam. Yelah. 1:07. Mungkin kita kata tak pernah jumpa Ustaz, tapi tak mustahil. Nak ceritakan bahawa kalau bayi tu dia hidup akhir Ramadan, iaitu pada pukul 7 petang, 7 malam, 30 Ramadan, dan ajalnya datang, nyawanya tak panjang, pukul 8 dia meninggal. Pukul 8 malam tu dah masuk awal juz'in min Syawal. Okey Walaupun 1 jam, maka wajib bapa dia keluarkan zakat fitrah untuk bayi tadi. Walaupun umurnya adalah 1 jam. Jelas? Jelas. Okey. Yang tadi, bayi tu lahir 20 Ramadan. Meninggal pada 30 Ramadan. Umur dia berapa hari? 10. Okey, 10 hari. 10 hari ni wajib tak keluar zakat fitrah untuknya? Tak. Tak wajib sebab apa? Sebab dia tak masuk ke dua-dua. Ya, sebab dia tak masuk ni awal juzuk min Syawal. Walaupun dia kata, Ustaz, yang tadi umur 1 jam, wajib. Yang ini umur 10 hari, kenapa tak wajib? Dia bukan masalah umur 1 jam, 10 tahun, 20 tahun. Okey. Yang penting dia melalui ni. Dia melalui dua-dua waktu. Contoh yang lain, bagi nampak lagi, iaitu seorang yang berumur 40 tahun. Umur dia 40 tahun. Meninggal pada petang 30 Ramadan. Petang 30 Ramadan tu. Wajib tak keluar zakat fitrah? Umur dia 40 tahun. Okey, pun tak wajib. Sebab apa? Sebab kita bukan ikut umur 40 tahun tu. Kita ikut syarat ni iaitu Idrak akhir juz. Ya, idraku akhiri juz'in min Ramadana wa awwali juz'in min Syawal. Hendaklah dia hidup pada akhir juzuk bulan Ramadan dan awal juzuk bulan Syawal. Tak kiralah umur dia 1 jam ataupun 40 tahun. Kalau tak cukup syarat, maka tak wajib. Apa itu Ustaz? Dia dah bayar, umur dia 40 tahun, dia dah bayar dah pada waktu mubah. Yang 40 tahun tadi tu, masa 2 Ramadan dia dah bayar zakat fitrah. Tak apalah, dia anggap sebagai sedekah dah. Tak ada masalah yang itu. Okey. Jelas tu Jelas. Alhamdulillah. Baik, ma hukmu naqli zakatil fitri ila biladin ukhra? Apa hukumnya memindahkan zakat fitrah pada negeri yang lain? Maknanya contohnya ustaz duduk di Negeri Sembilan, kemudian bayar zakat fitrah di Kelantan. Baik, ikut dalam ni dia kata apa? لا يجوز نقل زكاة الفطر إلى بلاد أخرى وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. رواه البخاري. Itu tidak harus memindahkan zakat fitrah ke negeri lain, iaitu bersandarkan sabda Nabi SAW. Maka maklumkan, khabarkan kepada mereka bahawa Allah Ta'ala telah memfardukan ke atas mereka zakat. Ingat ni sedekah ni zakat sedekah zakat yang diambil dari kalangan orang kaya mereka dan dikembalikan pada orang fakir dalam kalangan mereka. Maknanya kalau orang Negeri Sembilan, bayarlah zakat fitrah di Negeri Sembilan. Orang Kelantan bayar di Kelantan sana. Okey. Baik. Kita tak nak bahas panjang itu, kita fokus pada apa yang dalam kitab ini saja. Baik. Ini dah akhir ni akhir, iaitu pensyaratan zakat fitrah ini membawa kepada tahqiqut takafulil ijtima'i wa tanmiyati iqtisadil mujtama'. Okey kan? Iaitu untuk merealisasikan takaful ijtima'i, saling bantu-membantulah sesama dalam anggota masyarakat, dan juga menyuburkan ekonomi masyarakat, iaitu taqwiyatus silati wa tawtidul alaqati baina afradil mujtama'i khasatan bainal aghniya'i wal fuqara, iaitu untuk menguatkan hubungan antara individu masyarakat, terutamanya antara yang kaya dengan yang miskin. Jadi walaupun tak banyak, satu keluarga RM50, satu keluarga kalau besar sikit RM60, RM70, tetapi bila dikumpul-kumpulkan, sebab kita lihat orang yang kaya sebenarnya lebih banyak daripada yang miskin. Jadi dengan adanya zakat fitrah itu dapat membantu mereka dan juga menguatkan hubungan sama ada secara langsung ataupun tidak antara yang kaya dengan yang miskin. Thaniyan musa'alatul muhtajina wa hum masarifuz zakati wa sadu hajatihim, iaitu memberi bantuan kepada orang yang memerlukan, dan mereka ini adalah masarifuz zakah, iaitu penerima zakat, dan juga memenuhi hajat mereka. Mudah-mudahan dengan zakat fitrah yang dikeluarkan oleh semua umat Islam, semua umat Islam, walaupun sebab itu yang kaya itu sebab apa? Sebab asalkan orang itu dia ada kelebihan harta untuk dirinya dan keluarganya pada malam dan juga hari raya, maka wajib keluarkan zakat. Wajib keluarkan zakat. Maka diberikan pada siapa? Pada orang yang berhaklah dalam kalangan yang fakir. Baik. Itu saja untuk tajuk zakatul fitr.